Yang Berhormat Padan Terap, Bagan Serai, Hulu Terengganu dan Kota Melaka minta menyatakan apakah usaha kerajaan yang dirangka dalam menyelesaikan isu kebankrapan dalam kalangan bia. Saya nak sebut di sini Yang Berhormat Timbalan Speaker bahawa antara yang paling banyak berhutang daripada tahun 2019 hingga 2023 jadikan bankrupt di bawah umur 25 tahun dalam tahun 2019 campur 2020, 2021, 2022, 2023 jumlah bawah umur 25 tahun yang jadi bankrupt 107 orang je. Yang paling banyak umur bankrupt ialah antara umur 35 hingga 44 tahun. Daripada tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah yang dibankruptkan dalam umur kategori tersebut ialah 13,073. Yang 55 tahun ke atas yang berumur ni Tuan Speaker, daripada 2019 hingga 2023 jumlahnya taklah begitu tinggi, iaitu 5,297 orang. Maknanya di sini kalau kita tengok orang banyak kata orang muda yang muflis tu sebenarnya tidak sangat, antara umur 45 dengan antara umur 35 dengan 44. Kemudian kita tekan pada elemen jantina. Saya terpaksa cakap di sini, harap jangan marah, tapi orang lelaki ni banyak bankrupt jadi orang perempuan. Tak tahulah bagus ke tak bagus, tapi isu dia ialah lelaki tanggungjawab dia besar. Kena faham tu. 2020, 2021, 2022, 2023 yang lelaki jumlahnya 25,104, yang perempuannya 8,912. Individu yang punya masalah keberhutangan yang serius juga boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling yang diwujudkan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. AKPK ni Tuan Speaker ni memang satu agensi yang begitu bagus dan begitu baik, dan saya nak menggalakkan terutama sekali kalaulah generasi-generasi muda, mereka-mereka yang mula nak berniaga memahami bahawa agensi ini membantu untuk membuat penstrukturan semula bayaran hutang selain memberikan khidmat nasihat, kaunseling dan bantuan dalam bidang berkaitan dengan kredit, pengurusan kewangan dan pendidikan. Seterusnya pertanyaan mengenai cadangan pindaan terhadap hak kebankrapan yang sedia ada dan fee yang dikenakan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Yang Berhormat Kota Melaka meminta ulasan kerajaan terhadap fee bayaran kepada insolvensi, rujukan kepada susunan C di mana kadar bayaran 5 hingga 7% dikenakan kepada penghutang setelah menolak semua hutang pemiutang. Ini dianggap sangat tinggi terutamanya apabila mereka menjadi bankrupt. Kadar 5 hingga 7% ini perlu dikaji semula oleh kerajaan. Saya dalam dewan ini pelepasan berdasarkan kepada umur 70 tahun oleh Yang Berhormat Tebrau ada kan? Bolehkah pelepasan berdasarkan kepada pegawai pelepasan 70 tahun ke atas ialah penempatan umur kategori bankrupt berumur 70 tahun yang layak dilepaskan tanpa batahan pemiutang ini diukur atas faktor peringkat umur yang dikatakan tidak berupaya untuk bekerja dan menyumbang kepada pentadbiran kes kebankrapan. Bagi mereka yang masalah penyakit serius dan umur kurang daripada 70 tahun telah diperuntukkan sedia ada iaitu subsection 33B bracket 2A bracket D Akta Insolvensi. Maknanya daripada penilaian Jabatan Insolvensi Tuan Yang Di-Pertua ialah 70 tahun ini mereka menganggap bukannya tak boleh buat apa-apa, tapi mereka menganggap macam nak bankruptkan, nak kekalkan kebankrapan pun mereka menganggap mungkin tidak berpatutan lah. Jadi perlunya satu proses discharge. Sebab mungkin daripada bacaan persepsi, ini bukan persepsi saya secara peribadi, ini persepsi pada jabatan. Saya tak tahu macam mana dia buat kiraan, tapi mereka menganggap 70 tahun ke atas tu perlu diberikan sedikit leniency. Tapi saya tengok hari ni orang politik kita lebih pada umur 70 tahun kan. Dan yang tambah cawangan macam yang Bapak Langkawi cakap pun betul, ramai lebih daripada 70 tahun. Jadi nak kata 70 tahun tu tak ada kapasiti ke ada kapasiti, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu ialah dalam elemen kewangan mereka menganggap ini sebagai satu aspek financially it does, dengan izin dia tak boleh jadi ada financial capacity lagi. Secara kesimpulannya rang undang-undang ini adalah untuk menunjukkan langkah serius kerajaan untuk memastikan pentadbiran insolvensi yang berkesan di Malaysia.
Antara pendekatan penting yang perlu diambil kira ialah penambahbaikan kepada peruntukan Akta 360 bagi membantu bankrupt untuk keluar daripada kebankrapan secara automatik. Bankrupt seharusnya diberikan peluang kedua untuk membina semula kehidupan dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Dalam masa yang sama, pindaan turut dibuat kepada peruntukan berkaitan pelepasan automatik bagi menjaga kepentingan pemihutang dan kepentingan awam. Bankrupt juga perlu memberikan kerjasama sepenuhnya dalam pentadbiran kebankrapan bagi membantu bankrupt keluar daripada kebankrapan dalam tempoh yang singkat. Selain daripada itu, pindaan turut dilaksanakan agar pentadbiran kebankrapan seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan komunikasi digital. Perkara ini dapat mempercepatkan proses pentadbiran dan memudahkan urusan semua pihak. Pindaan yang dicadangkan melalui RUU ini oleh kerajaan amatlah penting untuk memastikan sistem pentadbiran dijalankan di Malaysia secara berkesan. Kelulusan RUU ini merupakan salah satu usaha kita untuk memastikan pentadbiran kebankrapan di Malaysia dapatkan menangani keperluan dan cabaran semasa. Tuan Yang Pertua, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang mengambil bahagian dalam rang undang-undang insolvensi pindaan 2023. Seperti saya katakan tadi, segala isu tidak dapat saya jawab, akan saya jawab secara bertulis. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan iaitu rang undang-undang insolvensi pindaan 2023 telah ditimbangkan dalam jawatankuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa menyokong? Saya mohon menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju. Rang undang-undang dibaca kali ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Struktur Akta untuk meminda Akta Insolvensi 1967.